Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya di atas segala kurniaan dan di atas segala rahmat yang diberikan. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menghirup udara dan kita masih lagi dapat dikurniakan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita pada hari ini menyambung kembali tugasan kita, pekerjaan harian kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan berapa banyak di antara teman-teman, kenalan, rakan yang kita kenali hatta ahli keluarga yang barangkali mereka telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memberikan bekalan persediaan kepada kita semua untuk kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran yang terbaik daripada berita-berita kematian yang seringkali kita kedengaran di akhir zaman ini terutamanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pada kita hidayah, memberikan pada kita istiqamah dan ketetapan amalan dalam kita berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada pagi ini secara santai kita ingin berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang saya rasakan begitu realistik dan begitu relevan untuk kita bincangkan di sini, iaitu berkenaan dengan dosa jariah. Selalunya kita mendengarkan perkongsian daripada para guru, ilmuwan kita, para asatizah berkenaan dengan amal jariah, ya, sebab kita mesti obses, kita akan sentiasa ingin mengetahui apakah bentuk-bentuk amal jariah yang kita hendak kerjakan sebagai satu langkah persediaan kita untuk kita bawa amalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat nanti. Kerana kita tahu sekadar amalan kita di dunia ini barangkali ia tidak mencukupi, dan kita berhajatkan kepada amalan tambahan, atau yang dalam istilah yang saya selalu guna pakai, iaitu amal jariah ni umpama duit pencen akhirat kita. Kalau sesiapa yang bekerja sebagai penjawat awam, kita semua maklum apabila mereka telah memberi khidmat bakti selama beberapa tempoh tahun di dalam kerajaan, maka mereka akan diberikan pencen penuh ataupun pencen separuh daripada gaji mereka setelah mana mereka bersara daripada pekerjaan. Begitu juga bagi mereka yang bekerja secara swasta, setelah sampai pada tempoh usia tertentu, mereka dapat manfaatkan duit simpanan kerja mereka, duit EPF mereka. Tetapi kita perlu juga ada kesedaran bagaimana untuk menuju ke negeri akhirat. Tadi kita cerita pengurusan kewangan untuk kita menguruskan urusan kehidupan di hari tua kita. Tetapi dalam masa yang sama perlu untuk kita memiliki kesedaran berkenaan dengan iaitu pencen akhirat kita sebagai satu persediaan untuk kita menjalani perjalanan menuju kepada hari kiamat daripada alam barzakh
kita nak menuju kepada alam kiamat ataupun alam akhirat, kita memerlukan satu perjalanan yang sangat jauh dan sangat panjang dan tempoh yang sangat lama yang kita tidak mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan kerana itu, kalau kita hanya berpada dengan amalan kita di dunia semata-mata dan setelah mati meninggal kita berakhir dan terputus amalan kita, kita khawatir bekalan itu tidak mencukupi untuk menyampaikan kita sehingga ke negeri akhirat. Jadi sebab tu kita selalu memikirkan tentang bagaimana cara untuk menjana pencen akhirat kita, supaya setelah kita menuju ke alam barzakh, dalam perjalanan pemusafiran kita menuju kepada alam akhirat, kita memiliki persediaan bekalan yang mencukupi untuk mencukupkan amalan itu sampailah apabila kita dibangkitkan di negeri akhirat nanti, insya-Allah, dengan harapan pencen akhirat itu memadai dan mencukupi untuk memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Tetapi kita kena faham di sana selain daripada amal jariah, kalau seseorang itu tiada amal jariah, maka dia sudah merasakan kerugian baginya dalam perjalanannya menuju kepada alam akhirat. Tapi yang lebih kita bimbangkan, yang lebih kita takutkan, yang lebih kita gerunkan, iaitu apabila dia menabung dosa jariah. Dia bukan menabung amal jariah, tetapi dia menabung dosa jariah, yang mana dosa jariah ini akan sentiasa terus mengalir sebagai pencen akhiratnya yang buruk, hutangnya yang berlarutan, hutangnya yang berterus-terusan, yang perlu ia tanggung sampailah ke negeri akhiratnya. Ini adalah golongan orang-orang yang rugi dan golongan orang-orang yang muflis. Kerana kemuflisan mereka itu, walaupun banyak amalan mereka di dunia sekalipun, tetapi setelah mereka meninggal, mereka meninggalkan legasi dosa-dosa jariahnya, maka dosa itu akan terus mengalir sehinggalah ke negeri akhirat yang jangka hayat tempohnya adalah lebih panjang. Maka ini adalah merupakan satu kemuflisan yang terbesar, sikris yang paling menakutkan. Kita bukan takut sikris di bank negara saja, tapi kita takut sikris di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam catatan suratan amalan kejahatan seseorang di sisi Allah di dalam buku suratan amalan mereka. Maka ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kerugian. Disebabkan kerana itu, izinkan saya ingin berkongsi akan kata-kata yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tuba liman idza mata matat ma'ahu dhunubuh wa wailut tawilu liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin wa mi'atai sanah aw akthar yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhir inqiradiha. Apa maknanya? Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tuba, beruntunglah, berjayalah, mendapat kegembiraanlah, liman yamut, bagi sesiapa yang mati meninggal dunia, wa matat ma'ahu dhunubuh, dan matilah, yakni berakhirlah bersamanya dosanya. Kata Imam Al-Ghazali, betapa beruntungnya orang-orang yang setelah mana dia mati meninggal dunia, dia pulang ke hadrat Allah, dia dijemput oleh Allah Ta'ala, kembali kepada negeri asalnya, tempat ia datang daripada Allah dan ia diciptakan untuknya, yakni akhirat. Lalu ia kembali dalam keadaan ia tidak membawa sebarang keburukan, sebarang hutang piutang untuk bertemu dengan Allah. Kerana apabila dia bertemu dengan Allah, telah berakhir bersama dengannya segala dosa-dosanya. Matat ma'ahu dhunubahu, telah berakhir, telah terhenti segalanya dosanya. Bila dia meninggal saja, tidak ada lagi tambahan dosa baginya.
di dalam suratan amalan kejahatannya. Bahkan orang yang lebih beruntung lagi, ada setengah manusia dia ada beberapa pembahagian. Pertama, bila dia mati meninggal dunia, matinya dia, maka tertutuplah segala kejahatan dia, dan dia tidak membawa dosa jariah itu setelah kematian dia. Cuma dosa yang dia tinggalkan berbaki itu dosa yang tidak sempat untuk ia taubatkan dan minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang macam ini pun boleh dikatakan sebagai golongan yang rugi, kerana apabila dia mengakhiri hayat hidupnya, dia meninggalkan saki-baki dosa yang tidak sempat ia taubatkan dan mohon ampun pada Allah, sekalipun dia tidak membawa legasi dosa itu setelah kematian dia. Adapun golongan yang kedua, bila dia mati meninggal dunia, dosanya tidak terhenti, tetapi legasi dosanya itu terus dibawa bersama, sehinggalah ia terus akan bersambung-sambung hinggalah ia dibangkitkan di hari kiamat. Ini adalah golongan orang yang malang, golongan orang yang celaka dan binasa. Kerana yang pertama tadi, bila matinya dia berakhir dosanya, walaupun ada baki dosanya yang tidak sempat ia minta ampun pada Allah. Harap-harap amalan kebaikannya lebih dominan, lebih banyak daripada baki dosa yang dia tinggalkan. Yang kita lebih gerunkan daripada kelompok yang pertama tadi adalah kelompok yang kedua, di mana apabila dia mati sahaja, dosanya masih bersambung dan berterusan, sedangkan amalannya yang terhenti setelah kematian dia. Maka ini menyebabkan timbangan kejahatannya dalam suratan amalan keburukannya masih ditulis oleh para malaikat, sedangkan malaikat yang menulis amalan kebaikannya telah terhenti menulis kebaikannya. Golongan yang ketiga, yang mana bila dia mati meninggal dunia, dosanya terhenti, amalannya juga akan masih terus berjalan, ya, masih terus mengalir, ditulis oleh para malaikat amal-amal jariahnya. Tapi bila dia mati, amalan kejahatannya telah pun berakhir. Maksudnya tidak lagi ditulis, tidak lagi dicatatkan, dan tidak lagi berjalan, dan tidak lagi mengalir, dan tidak lagi berterus-terusan. Jadi kerana itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa wailun, dan celakalah dengan kecelakaan yang selama-lamanya, kata beliau, bagi sesiapa yang mati meninggal dunia tetapi dosanya tidak mati, berkekalan, sedangkan hayatnya selepas kematiannya lebih lama dan panjang daripada hayatnya di dunia. Suatu ketika ingat kehidupan kita di dunia ini, jika nak dibandingkan dengan kehidupan kita di negeri barzakh, kehidupan kita di negeri barzakh adalah jauh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia. Jadi orang yang menyambung dosa jariah ini, dosanya lebih lama berbanding dosa yang pernah dia lakukan sewaktu ia hidup di dunia dahulu. Inilah kecelakaan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, apabila menceritakan tentang kelompok-kelompok orang-orang yang malang seperti ini. Kalau kita lihat misalnya, asas kepada kefahaman kita terhadap dosa jariah ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita bacakan di dalam surah Yasin pada ayat yang ke-12. Kita selalu baca surah Yasin, tetapi kurang di kalangan kita yang cuba mengambil tadabbur atau mengambil kefahaman pengajaran daripada surah Yasin ini. Apa kata Allah dalam ayat ke-12? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami Tuhan yang menghidupkan orang yang telah mati. Yakni bila? Yakni di hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala sebut seperkara lagi, wa naktubu ma qaddam. Dan kamilah yang akan memerintahkan para malaikat untuk menuliskan ma qaddam, apa yang telah dilakukan oleh manusia ketika hidupnya di dunia dahulu. Apa makna qaddamu? Yakni apa yang dikerjakan oleh manusia semasa hayatnya di dunia. Kebaikan semasa hidupnya di dunia, kejahatan semasa hidupnya di dunia. Tapi bukan terhenti sekadar itu, kata Allah. Wa naktubu. Allah juga menyuruh malaikat menulis. Apa dia? Wa atharahum. Athar maknanya apa yang ditinggalkan oleh mereka setelah mati mereka, setelah meninggal mereka. Ini juga akan ditulis dan dicatatkan. Maknanya Allah juga memerintahkan para malaikat bukan sekadar menulis kebaikan dan kejahatan seseorang hamba-Nya ketika hayatnya di dunia, tetapi menulis kebaikan dan kejahatannya setelah mana kematiannya. Jadi setelah matinya dia, meninggalnya dia, maka tetap akan disuruh untuk ditulis kejahatannya, kebaikannya, jika ada yang ditinggalkan olehnya, jika ada yang masih diwarisi, masih diamalkan, masih ada orang yang mengerjakan. Wa kulla syai'in, dan kata Allah, setiap sesuatu daripada amal dan kejahatan sekecil mana pun, ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Ta'ala akan menghadirkannya di hari akhirat untuk Allah Ta'ala menghitung, menghisapnya, mengadilinya, membalasinya dan mengganjarinya. Inilah satu-satunya ayat yang disebutkan oleh salah seorang daripada para ulama silam, seperti mana yang disebutkan oleh Mujahid. Beliau mengatakan bahawasanya ini di antara merupakan salah satu daripada ayat yang menakutkan kami di kalangan para salafus salih. Para ulama yang silam, apabila mereka membacakan ayat ini, hati mereka menjadi gemetar, hati mereka menjadi takut kerana memikirkan tentang apakah mereka meninggalkan warisan legasi amal kebaikan yang merupakan umur mereka selepas mereka mati meninggalkan dunia ini, ataupun mereka meninggalkan sebaliknya, wal'ayadzubillah. Ini yang mereka bimbangkan. Sebab kita kena ingat, umur yang Allah beri kepada kita ni muslimin muslimat ada dua umur. Satu, umur kita semasa hayat kita di dunia. Ini umur kita yang tak panjang. Ini dipanggil sebagai umur jasadiyah, umur jasad, yang Allah beri tempoh hayat jasad kita. Tetapi kita memiliki umur yang kedua. Umur yang kedua kita adalah umur kita ketika kita berada di alam barzakh. Ini adalah umur kedua kita, yakni setelah kita mati. Ada setengah orang yang memiliki umur yang kedua. Umur kedua dia apa? Iaitu amalan baik yang masih amalan baik yang masih mengalir selepas dia mati. Ini umur dia kedua. Atau amalan dosa, maksiat yang masih mengalir setelah dia mati. Ini juga adalah umur keduanya. Ini yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi Allah Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, supaya aku ini disebut-sebut orang yang memiliki umur kedua dalam kebaikan. Nabi Ibrahim berdoa, ajar anaknya Nabi Ismail, ajar anaknya Nabi Ishaq, supaya menjadi golongan orang yang memiliki umur kedua selepas meninggal dunia dalam keadaan disebut-sebut kebaikan mereka, bukannya disebut-sebut akan kejahatan mereka.
Baik, itu adalah merupakan asas kepada ayat yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Baik, setelah daripada itu kita melihat kembali tentang beberapa perkara yang penting untuk kita fahami daripada maksud dosa jariah ini. Ya, bila kita menyebut, sebelum saya nak sebutkan tentang dosa jariah, saya nak memberitahu para ulama telah membahagikan manusia ini kepada beberapa pembahagian. Pertama, yakni selepas manusia ini mati meninggal dunia, manusia ini terbahagi kepada beberapa pembahagian. Al-qismul awal, bahagian yang pertama kata para ulama, mayyamut wa tunqata'u hasanatuhu wa sayyi'atuhu 'ala as-sawa' falaysa lahu illa ma qaddama fi hayatihi ad-dunya. Golongan kelompok manusia yang pertama ini adalah apabila mereka mati sahaja meninggal dunia, selepas mereka mati meninggal dunia, segala amal kebaikan mereka, segala amal kejahatan mereka akan terhenti disebabkan kerana kematian mereka. Dan amal baik atau amal buruk mereka itu hanya apa yang mereka kerjakan sewaktu hidup mereka di dunia dahulu sahaja. Ini golongan pertama, yakni bila dia mati saja meninggal dunia, dia tak ada tinggalkan amal jariah, dia tak ada tinggalkan dosa jariah. Amalan dia bergantung pada apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan semasa hayatnya di dunia dahulu sahaja. Dia tak ada meninggalkan apa-apa legasi amal baik atau kejahatan dan maksiat sesudah kematian dia. Golongan yang pertama ini kita nampak macam golongan yang bagus, yang selamat lah. Tapi sebenarnya belum tentu. Disebabkan kerana kalau dia mati meninggal dunia, amalannya hanya bergantung kepada amal yang dia kerjakan sewaktu di dunia hidupnya dahulu, dibimbangi amal baiknya itu tak mencukupi. Bila balik di hari akhirat, dikhawatiri amalan baik yang hanya berpada dia kerjakan di dunia itu sahaja tidak mencukupi untuk memberatkan timbangan amalan kebaikannya sewaktu dihisap nanti. Walaupun selepas dia mati dosanya terhenti, itu tak apalah, itu berita baik. Tapi bimbang kebaikan dia ini juga tidak mencukupi. Dan satu lagi dibimbangi juga, apa amalan yang dia kerjakan sewaktu di dunia dahulu, dia pun tidak mengetahui apakah jahatnya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya, atau kebaikannya jauh lebih berat daripada kejahatannya. Jadi ini golongan yang atas pagar, kata para ulama. Atas pagar, 50-50. Nak kata amalan baik lebih banyak, tak tahu. Barangkali dosanya lebih banyak. Dikhawatiri amalan yang dia kerjakan di dunia itu mencukupikah untuk memberatkan timbangan amalan kebaikannya. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua kata para ulama, mayyamut wa tabqa atharu a'maluhu min hasanatihi wa sayyi'atihi tajri 'alaihi. Adapun golongan yang kedua, selepas dia mati meninggal dunia, dia meninggalkan warisan dan legasi umur keduanya. Golongan pertama tadi dia tak ada umur kedua. Umur dia umur satu umur saja sewaktu di dunia saja. Tapi kelompok manusia kedua ni dia ada dua umur. Umurnya sewaktu hayat di dunia, umurnya sewaktu selepas kematiannya di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Jadi dia memiliki dua umur. Ya, dia memiliki dua umur. Baik. Umur dia, orang yang kelompok ini selepas dia mati meninggal dunia, dia ada meninggalkan legasi kebaikan, dia ada juga meninggalkan legasi kejahatan. Dan kelompok ini terbahagi pula kepada tiga golongan. Terbahagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama disebutkan iaitu orang yang telah mati meninggal dunia. Dia telah mati meninggal dunia, tetapi selepas dia meninggal dunia, dia diberikan umur kedua, yakni umur ketika dia berada di alam barzakh, dengan dia meninggalkan kebaikan, dalam masa yang sama dia meninggalkan legasi kejahatan. Dua-dua dia wariskan. Ada satu orang ni, kelompok pertama ni, dia meninggal dunia. Lepas dia meninggal dunia, dia pernah juga buat amal jariah,
dalam masa yang sama dia ada buat juga dosa jariah. Dua-dua legasi warisan ini dia tinggalkan setelah mati dia. Ini kelompok yang pertama daripada kelompok kedua, pembahagian yang besar tadi. Yang ni kita tak tahu sama ada amal jariah yang ditinggalkan setelah dia mati jauh lebih banyak daripada dosa jariah yang dia tinggalkan setelah dia mati. Kita tak tahu mana satu. Sama ada amal jariahnya lebih banyak daripada dosa jariahnya, atau dosa jariahnya lebih banyak daripada amal jariah dia. Yang menentukan macam mana? Yang menentukan tengok berapa banyak orang buat, berapa banyak orang ikut, berapa banyak orang dapat manfaat, berapa banyak orang meniru kejahatan dia. Kalau lebih banyak orang mengikut kejahatannya daripada orang mendapat manfaat daripada amal jariah kebaikannya, maka dosa jariahnya lebih berat daripada amal jariahnya. Ini orang yang bukan atas pagar lah, orang yang mendapat kecelakaan dan malang. Golongan yang kedua, apabila dia mati meninggal dunia, dia tidak mewariskan dosa jariah. Berhentilah dosanya, terhentilah segala kesalahannya. Bila dia meninggal saja, terhenti kesalahannya. Tetapi golongan kedua ini, dia terbahagi dua lagi. Satu, bila dia mati meninggal dunia, terhenti dosanya dalam keadaan dosanya itu yang berbaki itu setelah matinya tak sempat dia taubatkan, tak sempat dia istighfarkan, tak sempat dia minta ampun pada Allah. Cuma berita baiknya, selepas dia mati, dia meninggalkan legasi warisan amal jariah. Jadi umur kedua daripada amal jariah ni sentiasa mengalir, insya-Allah dengan izin Allah, amal jariah yang dia tinggalkan ini jauh lebih berat daripada dosa yang berbaki yang dia tak sempat taubatkan semasa hayatnya dulu. InsyaAllah, harap-harap ini golongan yang atas ihsan Allah, atas belas ihsan Allah, atas rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau Allah terima amal jariahnya itu, apa yang dibuat semasa hidupnya di dunia, apa yang ditinggalkan setelah dia mati, maka Allah akan beratkan amal jariahnya itu berbanding dosa yang dia lakukan semasa hidupnya. Dan kelompok yang kedua daripada golongan kedua ni pula, setelah dia mati meninggal dunia, dia tidak lagi meninggalkan dosa jariah, dan dosa yang dia lakukan sewaktu hayatnya di dunia dahulu sudah pun dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dia dah minta ampun, dia dah bersihkan diri, dia dah buat clearance, dia dah buat pembersihan, dia dah tidak mengulangi, dia tak ada dosa apa dah. Dosanya telah berhenti dengan taubatnya, bukan dengan kematiannya. Dosanya terhenti dengan taubatnya. Dan setelah dia mati meninggal dunia, dia dapat umur yang kedua, dan umur yang keduanya ini dinamakan sebagai umur jariah daripada amal jariahnya itu. Jadi setelah dia meninggal dunia, dia mewariskan legasi amal jariahnya, dan amal ini terus berterusan sehingga kan inilah orang yang paling beruntung sekali. Inilah sebaik-baik manusia. Mereka mendapat kebaikan daripada umur di dunia, barakahnya. Mereka mendapat kebaikan daripada umur akhiratnya, daripada keberkatannya juga. Dan golongan yang ketiga, iaitu orang yang mati meninggal dunia, bila matinya dia, terputuslah kebaikannya, tetapi yang kekal adalah kejahatan dan dosanya. Dia meninggal saja, amal baiknya terputus. Tidak ada lagi amalan jariah baginya. Tak ada lagi amalan jariah yang mengalir. Melainkan yang kekal adalah dosanya. Dalam dosa yang dilakukan semasa hayatnya pun masih ada. Ditambahi lagi dengan dosa yang dia tinggalkan, wariskan setelah kematiannya menjadi jariah. Ini adalah orang yang paling malang, yang mana dosa jariah ini lebih banyak daripada dosa yang dilakukan sewaktu hayatnya di dunia. Bahkan dosa jariah inilah yang akan memberatkan timbangan neraca kejahatannya itu, hingga menyebabkan amal kebaikan yang dia kerjakan di dunia hilang dan sirna
kerana terlalu kecil jika nak dinisbahkan dengan kejahatan dan maksiat jariah yang dia tinggalkan. Ini golongan yang paling malang, ini golongan yang paling celaka, dan golongan yang muflis, wal'iyadhu billahi min dhalik. Allahumma kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami daripada termasuk dalam golongan ini. Allahumma inna na'udzubika minhum. Ya Allah, kami berlindung pada Engkau daripada menjadi golongan itu. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah masukkan kita dalam golongan yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada topik secara detail berkenaan dengan dosa-dosa jariah. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan dosa jariah? Dosa kita faham, iaitu segala perkara mungkar dan segala perkara yang melanggari, menyelisihi atau mengingkari dan menderhakai perintah Allah dan Rasul, daripada meninggalkan perkara yang disuruh atau mengerjakan perkara yang dilarang. Itu dosa. Tapi jariah maknanya adalah dosa yang dikerjakan, lalu dosa itu telah pun adanya orang yang mengikutinya atau menyambungkannya atau menggalakkannya atau menyebarkannya atau meneladaninya, dan ia berterus-terusan daripada satu zaman ke satu zaman, daripada satu keadaan pada satu keadaan, sehinggalah pelaku-pelaku dosa itu terus menerus melakukannya, maka sepanjang itulah juga dosa itu akan terus menerus mengalir. Ini yang dinamakan sebagai dosa jariah. Baik. Jadi bila kita memahami kepada konsep dosa jariah itu, saya nak bawakan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan dosa jariah ini wujud. Kita boleh tengok dalam surah Lebah, surah An-Nahl, pada ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan orang yang Allah kata apa? Sa'ama yazirun. Orang yang paling buruk, paling celaka di kalangan pendosa. Buruk kata-kata Allah untuk mereka. Allah kata apa? Liyahmilu awzarahum. Mereka itu sendiri akan memikul dosa yang mereka kerjakan ketika hidup mereka di dunia. Mereka sendiri kena pikul dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan di dunia dengan kamilah, dengan sempurna. Mereka sendiri kena jumpa Allah dalam keadaan memikul dosa mereka, beban dosa mereka secara penuh, secara lengkap, secara sempurna. Wa min auzar, tak sekadar itu, mereka kena pikul juga, tanggung juga akan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan, orang-orang yang telah mereka perdayakan, orang-orang yang telah mereka ajarkan, orang-orang yang telah mereka selewengkan, orang-orang yang mereka ajak untuk berbuat kejahatan, disebabkan kejahilan mereka tanpa ilmu. Dan Allah kata inilah seburuk-buruk pendosa yang kembali di hari akhirat nanti. Itu salah satu daripada ayat Quran yang menjadi dalil adanya dosa jariah. Kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain yang menyebutkan tentang dosa jariah ini, boleh kita rujuk dalam surah Al-Ankabut pada ayat 13. Tadi surah An-Nahl, ini surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala menyebutkan, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا
مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Sebelum tu kalau kita tengok ayat 12, boleh tengok ayat 12 dan ayat 13 dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala sebut, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Apa kata Allah? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, berkatanya orang-orang kafir kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana. Ini semasa dekat dunia, mereka perli orang beriman. Ittabi'u sabilana, wahai orang beriman, jom join kami, ikut agama kami, ikut dosa yang kami buat. Tengok, kami boleh enjoy buat dosa, kami boleh bebas buat dosa. Kalian hidup terkongkong, kalian hidup tidak bebas. Tengok kami hidup macam mana, tak ada apa-apa pantang larang. Kami boleh buat apa yang kami kendaki. Kami tidak mendapat apa-apa hukuman daripada Tuhan yang kamu katakan, yang kamu janjikan itu. Dan apa lagi mereka kata? Wal nahmil khatayakum. Jangan risau, kalau kalian buat dosa, join kami buat dosa, kami akan tanggung dosa kalian. Masya Allah, ini yang orang yang tak takut pada Allah kat dunia. Dia promosikan, dia galakkan, dia war-warkan, dia serukan, dia ajak untuk orang join dia buat dosa. Bahkan dia bagi tahu kepada orang yang dia ajak itu, kalian jangan takut, saya yang ajak ni bertanggungjawab untuk pikul dosa kalian. Kalian jangan bimbang, sebab saya ajak kalian, saya yang akan pikul dosa kalian di hari akhirat nanti. Kalian tak payah pikul dosa kalian, saya yang akan tolong pikulkan. Sedangkan kata Allah, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Bahkan kata Allah, di hari akhirat mereka nak pikul dosa mereka sendiri pun mereka tak mampu. Macam mana mereka nak pikul dosa orang? Allah kata, innahum lakadzibun. Jangan percaya wahai orang beriman, mereka tu berdusta. Bahkan Allah kata ayat 13, wala yahmilunna athqalahum. Kami akan buktikan di hari kiamat, mereka sendiri akan memikul beban-beban dosa mereka sendiri yang berat. Athqalan ma'a athqalihim, ditambahkan lagi dosa orang yang mereka ajak dan serukan itu. Allahu Akbar. Allah kata, wala yus'alunna yawmal qiyamah. Dalam kena menghadap Allah dalam keadaan membawa beban dosa sendiri pun tak boleh nak bawa, kena tanggung beban dosa orang-orang yang mengikutnya. Dan Allah akan soal mereka satu persatu daripada dosa itu, atas apa perbuatan yang telah mereka ada-adakan dalam menyesatkan orang lain. Sebab itu jangan kita memandang remeh tentang dosa jariah ini, muslimin muslimat. Kerana dosa kita sendiri pun kita tak mampu untuk menanggungnya. Dosa kita sendiri pun kita tak mampu untuk membersihkannya dengan disambar dan dibakar dalam api neraka. Takkanlah kita sanggup semata-mata diseksa, dibakar dalam neraka kerana dosa orang lain. Dosa sendiri pun kalau kena bakar dalam neraka pun dah tak tertahan, dah tak tertanggung, dah rasa menyesal lah, kenapalah aku pergi buat dosa ini, kerana dengan dosaku ini aku kena bakar. Apatah lagi penyesalan kalau dia dibakar, diseksa dalam neraka kerana dosa orang lain. Bukan kerana dosanya sahaja, tapi kerana dosa orang lain. Pastilah dia akan mendapat sesalan dan penderitaan dan juga penyesalan yang lebih besar, ya, sebesar-besarnya. Baik, itu adalah asas dalil daripada Al-Quran. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, baginda juga ada menyebutkan tentang dosa jariah ini dalam beberapa hadis. Antaranya hadis yang masyhur yang kita selalu dengarkan daripada hadis baginda Nabi SAW,
man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, man sanna fil Islam, siapa yang telah mempelopori atau menjadi perintis yang memulakan sesuatu perbuatan dosa, lalu dosa itu diteladani, diikuti oleh orang-orang yang mengikutnya, maka ke atas orang yang mempelopori dan merintis dosa itu akan dosa, dia kena tanggung dosa itu, dan dia juga kena menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa Allah mengurangkan dosanya walaupun sedikit pun yang dia kena tanggung sampailah hari kiamat. Allahu Akbar. Betapa lama dia kena menanggung dosa atau hutang piutang yang dibuat oleh orang lain. Dia memulakan membuat hutang, tapi hutang dia itu telah bertambah-tambah disebabkan kerana perbuatan orang lain. Inilah orang yang malang dan orang yang celaka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang ni saya nak sentuhkan berkenaan dengan dosa jariah ini yang boleh kita bincangkan. Yang pertama, apakah dosa jariah? Iaitu orang yang melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Sebab tu dalam Islam menyuruh kita dan mensyariatkan pada umat Nabi SAW, sehingga umat Nabi ini menjadi umat terbaik, disyariatkan untuk kita mencegah mungkar dan mengajak orang berbuat baik. Apabila tengok orang tak nak buat baik, kita kena galakkan, bagi encouragement, kita ajak seruan untuk orang buat baik. Apabila di saat orang meninggalkan berbuat kebaikan, dan ketika mana kita melihat orang berbuat dosa secara terang-terangan, secara nyata, secara public, kita bertanggungjawab untuk menegur, menasihati dengan hikmah, bukan maki hamun ya. Jangan kita nak cegah mungkar dengan mungkar juga. Mungkar tak boleh dicegah dengan mungkar. Saya ulang, mungkar tidak boleh dicegah dengan mungkar. Kita nak cegah mungkar, tapi kita maki orang itu, kita laknat orang itu, kita hukum orang itu ahli neraka. Kita nak ajak dia balik pada Allah, bukan nak ajak dia masuk neraka. Jadi sebab itu ramai saya tengok netizen, masyarakat, dia tengok orang buat dosa, kita laknat dia, kita maki dia, kita kata bodoh, kita kata macam-macam binatang, kita binatangkan dia. Kita bukan mengajak dia untuk dia ke pintu neraka. Kita nak selamatkan dia daripada pintu neraka, untuk bawa dia ke pintu taubat, supaya dia dapat syurga Allah. Kita pun dapat syurga atas sebab kita bimbing orang ke syurga. Sebab itu, antara dosa jariah adalah dosa yang dikerjakan secara terang-terangan. Ini kita sangat takut. Kita pergi dekat mall, orang buat dosa, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, ya, secara terang-terangan. Di tempat padang rekreasi, tempat padang awam, ataupun yang kita lebih takutkan pada hari ini, orang publikkan, ya, benda-benda dosa, benda-benda yang menyalahi adab akhlak Islami, yang bertentangan dengan syariat, yang dipostkan di dalam Facebook, dipostkan di dalam TikTok, di dalam Instagram, dalam Twitter, yang mana sama ada dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video, lalu ia menjadi tatapan jutaan orang, ratusan orang, ribuan orang. Maka inilah satu dosa jariah yang amat membimbangkan. Kerana zaman dulu, orang nak buat dosa jariah tidak semudah dengan zaman teknologi IT kita sekarang ni, yang mana semuanya berada di hujung jari.
semua apa yang kita nak kongsikan dengan kelebihan teknik internet, teknologi internet dan pelbagai lagi media massa, apps dan sebagainya ini, dia telah pun memberi ruang, membuka ruang sehingga kan lubuk menjadi satu lubuk dosa dan maksiat kepada orang ramai. Allahu Akbar. Takut, risau. Sebab tu sebelum kita nak share apa-apa, kita nak post apa-apa, kita nak rakam apa-apa, kita pastikan benda itu tidak menjadi lubuk dosa kita. Pastikan dia tidak menjadi dosa jariah kita. Kita nak kena tutup lubang-lubang ini. Delete balik. Buang. Kalau dah terpost, delete balik. Buat posting baru. Minta sesiapa yang telah melihat, yang telah berkongsi, mohon deletekan. Itu cara taubatnya, selain daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa jariah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada bersabda, baginda ada menyatakan kepada kita, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, wa inna minal mujahirah ay ya'mal rajul bil laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah alayhi fayaqul ya fulan amiltul barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yakshifu sitrullahi anhu. Dalam hadis ni kata Nabi SAW, setiap umatku ini Allah berikan kemaafan baginya jika dia melakukan dosa, melainkan yang Allah tidak maafkan adalah orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kalau kita buat dosa duduk sorang-sorang dalam rumah, kita buat dosa. Duduk dalam keadaan bersendirian, kita buat dosa. Atau duduk dengan kawan 2 orang, 3 orang, buat dosa. Tapi kita pakat dengan kawan kita, jangan cerita kat orang lain dosa yang dia buat. Kalaulah andai kata dia buat dosa seperti itu pun, dan mereka pakat-pakat sembunyi, tetap berdosa, tetap akan dihukum oleh Allah jika mereka tak taubat. Tetapi dia lebih ringan jika dibandingkan dengan orang yang buat dosa di hadapan khalayak orang ramai, yang memang tujuan dia nak public tengok, tujuan dia nak orang tahu, tujuan dia nak orang lihat apa yang dia buat. Kalau yang dia buat tersembunyi tu, kenapa ulama kata dia tetap berdosa? Bukan kata dia tak berdosa dan halal buat dalam keadaan sembunyi. Tak, dia tetap berdosa. Tetapi sekurang-kurangnya, kata para ulama, di dalam hatinya dia ada rasa malu dan dia masih sedar yang perbuatan yang dia buat itu dosa. Sebab tu dia tak buat terang-terangan. Sebab tu dia tak publikkan dosa itu, kerana dia tahu ia adalah merupakan perbuatan dosa. Dan dia tak nak orang tengok, dia takut orang tahu, kerana dia masih sedar itu adalah merupakan perbuatan maksiat. Berbeza dengan satu pihak lagi, dia buat dosa tu terang-terangan, minum arak terang-terangan, pergi berjudi terang-terangan, pergi melanggani pelacur untuk berzina terang-terangan, berinteraksi dengan riba terang-terangan, pergi ke bank riba terang-terangan, pergi bank riba, ambil kontrak riba terang-terangan, ya, misalan contoh. Ataupun apa lagi, sebarang dosa-dosa yang lain, apa yang dipostkan di dalam Facebook, video dan sebagainya terang-terangan, maka ini tak boleh dimaafkan. Allah tak boleh maafkan. Jika tak ada orang yang mencegah, Allah akan turunkan bala. Sebab tu Allah turunkan bala ni bukan pendosa yang buat dosa tersembunyi. Sebab pendosa yang buat dosa tersembunyi ni, Allah masih tutup aib dia, kerana Allah nak bagi ruang dia bertaubat. Kalau dia tak taubat, Allah akan hukum dia lah. Tapi pendosa yang buat terang-terangan ni, Allah nak tutup dosa dia, dia yang buka. Sebab tu dalam hadis ini Nabi kata, adapun orang yang membuat dosa terang-terangan itu, bila dia buat, antaranya Nabi sebut, antara bentuk maksud orang yang buat dosa terang-terangan, orang yang buat dosa terang-terangan ni terbahagi 2. Satu, dia memang pergi di hadapan khalayak orang ramai, dia zahirkan dosa dia, dia nak suruh orang tengok,
Dia bangga dengan dosa yang dia buat terang-terangan itu. Itu satu. Nombor dua, orang yang buat dosa terang-terangan ni, kata Nabi dalam hadis saya bacakan tadi, riwayat Bukhari, dia buat dosa sembunyi-sembunyi. Nabi kata dia buat dosa waktu malam, tak ada orang tahu. Tapi esok harinya Allah dah tutup aib dosa dia tu, tak nak bagi orang tahu. Esok harinya dia pergi post dekat Facebook. Dia bagi tahu, semalam saya pergi buat dosa sekian-sekian. Dia cerita. Sama ada dia post dekat Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, TikTok ke, dia bagi tahu apa dosa yang dia buat semalam. Oh, saya dah buat dosa ini, saya seronok, saya siap cakap lagi, saya tak semayang, saya tak ada apa-apa, saya gembira tak semayang, tak ada apa. Dia cerita tentang dosa dia. Walaupun dia tak rakam video, walaupun dia tak buat secara live, tapi dia cerita dosa dia. Dia bagi beritahu ke orang sana, dia beritahu ke orang sini, seolah-olah dia berbangga dengan dosa yang dia buat. Dia tak ada rasa takut, dia tak ada rasa malu, dia tak ada rasa sedih, dia ada rasa syok, dia ada rasa bangga dengan dosa yang dia buat. Sampai dia cerita dekat orang. Sebab tu dalam Islam ada satu kaedah namanya sitrun. Allah Ta'ala ni maha as-satir. Allah ni maha menutup. Saya yang bercakap ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu dosa saya, ya Allah, saya rasa saya tak layak untuk menyampaikan peringatan, kerana saya sendiri berdosa. Tapi nampak kopiah putih, nampak ada janggut, nampak keustazan, ya, sebab Allah tutup dosa saya. Kalau ketika saya sedang bercakap ni, Allah pamerkan di belakang saya dosa-dosa yang saya buat, barangkali tak ada siapa pun yang akan dapat orang ambil pengajaran daripada orang lain. Kita tak boleh ambil pengajaran daripada sesiapa pun, sebab semua orang berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu, kata Nabi, adalah orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, memang kita ada dosa, tapi Allah tutup dosa kita. Tapi Allah tutup dekat dunia. Kalau kita tak taubat, Allah akan buka dosa tu di akhirat. Tapi yang Allah tutup dosa kita kat dunia, tapi kita sendiri kena menutup dosa kita dekat akhirat dengan cara taubat. Kalau kita nak tutup dosa kita supaya tak dipamerkan, tidak dipertontonkan di akhirat, tak dizahirkan di akhirat, caranya adalah taubat, istighfar, dengan taubat yang nasuhah. Yang lebih malang, ada orang dekat dunia dia promosikan, dia zahirkan dosanya, dia livekan dosanya, dia pertontonkan dosanya dengan dosa jariah tadi. Dekat akhirat dia tak taubat pula, dipertontonkan 2 kali tontonan, 2 kali publicity. 1, dosanya suatu kat dunia, 2, dipertontonkan lagi dosanya di hari akhirat nanti. Ini adalah orang yang celaka dan orang yang malang. Jangan jadi golongan yang seperti ini. Kita minta lindung pada Allah, dan kita tinggalkan disebabkan kerana perasaan takut, malu kita kepada Allah Azza wa Jal, yang telah beri kepada kita pelbagai nikmat, bukan untuk dibalas dengan nikmat itu akan kemurkaannya atau kekufuran kepadanya. Ya, bayangkan kalau seorang anak yang ibunya belanya dengan baik, besarkannya dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba anak tu balas jasa ibu itu dengan kederhakaan, keburukan. Apa perasaan mak ayah? Sedih, hiba. Tapi kita pernah fikir tak apa yang kita buat pada Allah? Kalau Allah bagi kita macam-macam, kita balas benda yang buruk, ya, Allah tak perlu nak rasa sedih, sebab Allah tak ada rugi apa-apa kalau kita buat dosa padanya. Tetapi sekurang-kurangnya common sense, kita kena ada perasaan macam tu kalau kita cinta dan kasih pada Allah Ta'ala. Sebab tu saya nak ingatkan, orang yang melakukan dosa terang-terangan ni ada 2. Satu, orang yang livekan dosanya, galakkan dosanya, war-warkan dosanya, pertontonkan dosanya, buat di hadapan khalayak. Nombor 2, orang yang sembunyikan dosa tapi dia suka cerita dosa daripada orang lain. Masa duk sembang, jumpa kawan-kawan lama, oh aku ni dulu jahat lah, aku buat dosa ni, oh aku lagi jahat, dia boleh cerita pula macam tu, berbangga-bangga. Patutnya dosa yang silam kita jangan ingati.
kita ingati untuk insafi, bukan kita ingati untuk kita banggakan. Tidak. Ya, kita ingat dosa-dosa yang silap. Apa yang kita dah buat masa lalu, masa muda kita, masa jahil, itu dah lepas. Allah ambil kira sekarang dan di penghujung. Tak payah nak cerita dah, oh mama dulu masa zaman mama muda, mama ni gini-ginilah mama. Jangan cerita ke anak. Berapa banyak mak ayah yang duk cerita, dia tengah membina jaringan dosa jariah pada anak dia. Oh mama dulu, ui seksi, mama pakai begini, mama pakai itu. Bila anak tu dengar, kalau mama pernah buat macam ni, I should try lah. Saya patut kena cuba jugalah. Sementara nanti bila saya dah tua macam mama, saya pun pakailah baik-baik balik macam mama. Jangan cerita ke anak kita. Ini kita cerita, papa dulu tak semayang. Kalau kita cerita dekat orang berilmu sebab kita nak tahu macam mana nak ganti balik, macam mana nak tebus balik, itu tak apa, sebab itu jalan untuk taubat. Jadi sebab itu hati-hati. Kita ni kadang-kadang nak bercerita benda yang tak sepatut kita cerita pun kita cerita, sehingga kan apa yang kita cerita itu menjadi teladan pada orang lain, dan orang lain mengambil idea daripada situ untuk melakukan apa yang seperti yang telah kita lakukan. Ya, baik, itu yang pertama. Mungkin kita tak sempat nak habiskan ni, kita akan sambung untuk sesi yang kedua tentang tajuk dosa jariah. Okey, yang keduanya, antara bentuk dosa jariah itu adalah orang yang memulakan, menjadi perintis atau mempelopori perbuatan dosa dan menggalakkannya sehingga ia dicontohi dan diikuti. Yang kedua, siapa orang yang terlibat dengan dosa jariah? Dia mempelopori, dia menjadi orang yang memulakan, pencetus, yang memulakan idea ke, yang mula-mula bagi idea ke, yang mula-mula buat ke, yang mula-mula menunjukkan contoh ke, asalkan jadi pemula lah. Dalam Islam suruh kita menjadi golongan as-sabiqun dalam suratul Waqi'ah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadilah kamu orang yang as-sabiq, iaitu orang yang memulakan dalam berbuat baik, bukan memulakan dalam berbuat jahat. Kita kena jadi orang yang memulakan dalam berbuat kebaikan, bukan orang yang memulakan dalam berbuat kejahatan. Itu kita nak kena jelas, kita nak kena fahami, supaya kita tidak menyalahkan kefahaman dalam kita membina amalan-amalan setelah kematian kita. Baik, saya berikan contoh di sini, dibawakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana setiap dosa pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ini, pasti sahamnya akan dimiliki oleh Qabil, kerana beliau merupakan orang yang memulakan perbuatan dosa itu. Tapi kena faham ya, Qabil manusia pertama yang memulakan mengerjakan perbuatan bunuh, atau yang memulakan mengerjakan perbuatan pembunuhan. Tetapi Qabil tak pernah galakkan, tak pernah ajak orang untuk buat dosa bunuh itu. Dia hanya menjadi pemula sahaja, pelopor sahaja. Tak ada pun selepas Qabil bunuh Habil, ada riwayat kata-kata Qabil mengatakan, lepas ni mana-mana anak-anak Adam, ya, kalau rasa tak puas hati, bunuh je. Boleh berbunuh seperti mana yang saya bunuh adik saya sendiri. Qabil tak pernah cakap macam tu. Qabil hanya menjadi pelopor, hanya menjadi pemula, perintis. Dan Qabil tak pernah pun suruh orang ikut macam mana dia buat.
Dia hanya menunjukkan contoh, tapi dia tak pernah suruh orang ikut contoh dia. Kerana apa? Kerana Qabil tidak menunjukkan taubatnya. Kalau selepas beliau membunuh Habil, beliau berkata, jangan ikutlah contoh yang buruk daripada saya ni. Jangan bunuh adik-beradik, jangan hasad. Ya, apa yang saya dah buat ini adalah kelemahan saya dah taubat pada Allah. Dia tak akan jadi dosa jariah. Kerana dia telah melakukan bara'ah, tabarruk, dia telah membebaskan dirinya daripada jaringan dosa yang akan disambung oleh orang lain. Sebab tu dalam hadis baginda Nabi SAW mengatakan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mana-mana jiwa atau nyawa manusia yang dibunuh secara zalim di atas muka bumi ini, tak kira zaman mana, selama mana ada orang bunuh kanak-kanak ke, bunuh orang perempuan ke, bunuh orang dewasa ke, bunuh lelaki ke, bunuh orang tua ke, apa saja aktiviti pembunuhan, macam mana cara membunuh, maka bagi anak Adam yang pertama, apa maksud Nabi? Qabil, baginya saham dosa itu, kerana fahuwa awwalu man sannal qatal. Dalam setengah riwayat kata, kerana dia adalah orang yang pertama yang menunjukkan contoh yang memulakan pembunuhan. Allahu Akbar. Takut. Sedangkan Qabil tak pernah suruh tiru pun. Qabil memulakan saja. Sebab tu kita tengok, katakan orang tu dia yang memulakan buat program yang tak baik. Dia mulakan saja, lepas tu dia meninggal. Dia tak ada pun kata, lepas saya meninggal ni, you all boleh sambung program saya ni, program yang maksiat lah, atau program tak baik lah, you all boleh sambung. Dia tak pernah cakap macam tu. Dia memulakan saja. Kemudian setelah dia mati, orang pun nak sambung legasi dia. Walaupun dia tak pesan, orang, nanti dia dah tak ada dah, kita sambung lah. Walaupun dia tak pesan, orang sambung, maka dia akan dapat saham itu. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau dia wasiatkan. Kalau dia wasiatkan, lagilah dia akan menjadi legasi. Ini dia tak wasiat pun masih jadi legasi dosa jariah, apatah lagi kalau dia wasiat, kalau dia pesankan. Ya, sebab tu sesiapa yang terlibat dalam misalnya contoh kan, kita tengok modus operandi orang yang melakukan pembunuhan. Orang yang bunuh orang kan banyak-banyak cara. Ada yang rogol, lepas rogol bunuh. Lepas tu bila dia buat, dia katakan dia orang pertama yang buat jenayah macam tu. Lepas tu penjenayah yang lain kata, kita ikut dia lah. Padahal dia tak suruh ikut pun. Tangkap perempuan, rogol, bunuh. Yang first kali buat benda tu, dia akan tanggung dosa tu. Itu yang kita takut tu. Walaupun dia tak pernah suruh ikut buat macam dia buat. Ataupun jenis kita tengok kes pembunuhan, rompak orang, lepas tu bunuh dia, bakar mayat dia. Dia first orang yang buat macam tu. Orang pun kata, betul juga, kalau kita bakar mayat ni susah. Polis nak polis forensik nak dapat pengecaman. Dia pun ikut bunuh, bakar. Ada yang bunuh, simenkan. Ada yang bunuh, bomkan. Tak kira lah apa jenis bentuk modus operandi, yang mana orang dapat idea untuk ikut cara dia buat dosa itu, walaupun dia tidak pernah mewasiatkan, berpesan supaya buat macam mana dia buat. Allahu Akbar. Takutnya kita, ya, termasuklah orang yang mula-mula membuat fashion, orang yang mula-mula buat program yang tak bagus, orang yang mula-mula membuat blog, membuat apps yang tidak baik, yang create channel, apa saja yang dia memulakan idea yang tak baik, permulaan perbuatan yang tak baik, apa saja, anything, walaupun dia tak wasiatkan supaya sambung, tapi orang ingin sambung, lepas dia mati orang ingin sambung, dia akan dapat sambung. Seperti mana yang berlaku kepada Amr ibn Luhai al-Khuza'i.
Kalau kita pernah dengar kisah Amr ibn Luhai al-Khuza'i, dia adalah orang pertama yang bawa batu, bawa balik Makkah dan pergi letak satu batu di hadapan Kaabah. Dia orang pertama. Dia adalah pembesar Quraisy. Ketika dia jadi pemimpin Quraisy, dia telah pun mendapat satu penyakit. Bila dia dapat penyakit ni, dia pergi rawat-rawat dengan macam-macam tabib, tak sembuh. Akhirnya orang kata kalau nak sembuh, pergilah cari ubat di negara orang lain. Manalah tahu jumpa tabib yang lebih baik. Dan dia seterusnya pergi ke Syam. Bila dia pergi ke Syam, dia nampak penduduk Syam banyak sembah patung berhala. Jadi dia pun tanya kat penduduk Syam. Masa tu Amr bin Luhai al-Khuza'i ni, dia Muslim. Dia ikut legasi ajaran syariat Nabi Ismail alaihi salam. Dia asasannya Muslim, dia ikut. Tapi bila dia tengok orang di Syam sembah-sembah berhala, dia kata, kenapa kalian sembah batu ni? Dia kata, ini bukan batu, ni Tuhan. Macam mana kamu tahu dia Tuhan? Oh, kami dulu pernah sakit, kami pernah susah, kami minta kat batu berhala ini, dia sembuhkan kami, dia lapangkan rezeki kami. Jadi mulai hari itu kami percaya dia Tuhan. Jadi Amr bin Luhai pun kata, kalau begitu, aku sedang mengidap penyakit. Kalau aku minta pada batu ni, apakah aku boleh sembuh? Dia kata, cubalah. Jadi Amr bin Luhai pun minta. Tapi Allah nak uji keimanan manusia. Bukan berhala tu yang sembuhkan, Allah yang sembuhkan. Tapi Allah nak uji manusia ni. Kadang-kadang Allah jadikan benda tu berlaku, bukan Allah menyokong syirik itu, tapi Allah nak uji kita. Kita percaya Allah yang menyembuhkan ke, ataupun berhala itu yang tak bergerak apa yang boleh menyembuhkan. Jadi Allah nak uji Amr bin Luhai, Allah sembuhkan dia. Lepas dia minta pada berhala tadi, dia pun sejak hari itu dia percayalah berhala inilah sebenarnya yang Tuhan. Dia silap, dia kata. Dia ambil, minta izin bawa balik batu itu, kemudian bawa balik dekat Mekah, dia letak di hadapan Kaabah, ya. Dan dia seorang saja yang pergi jumpa batu tu, minta doa apa semua. Orang lain penduduk Mekah masa tu semua minta pada Allah, menghadap arah kiblat Kaabah, tak minta pada batu tu. Tapi bila seorang demi seorang jumpa dia, kenapa kau minta kat batu ni? Kenapa kau letak dekat Kaabah? Oh, dia kata, sebab batu ni bagiku lebih mulia daripada Kaabah ni. Sebab batu ni pernah menyembuhkan penyakit aku. Dan dia pula pemimpin. Orang seorang demi seorang tanya dia last sekali, ada pengikut dia. Bila ada pengikut, lepas dia mati, asalnya satu je berhala depan Kaabah. Last sekali orang Quraisy bina 306 biji berhala. Orang Quraisy bina sekitar Kaabah. Bayangkan berapa banyak dosa Amr bin Luhai kena tanggung. Padahal Amr bin Luhai tak pernah wasiat pun, nanti lepas aku mati, kalian pergilah tambah lagi lah patung-patung berhala ni, supaya dia dapat menutupi Kaabah ni. Dia tak pernah cakap macam tu. Dia hanya tinggalkan legasi satu berhala tu saja. Tapi orang yang menjadi pengikutnya, masing-masing nakkan, orang kata apa, kepentingan, pengaruh masing-masing. Yang ni bawa jenama berhala dia, yang tu bawa jenama berhala dia, yang ni pula bawa jenama berhala dia, sampai ratus berhala di sekeliling Kaabah. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata pada para sahabat, aku melihat di saat ini Amr ibn Luhai ususnya terburai di dalam neraka, sambil dia yajurru, menarik ususnya berjalan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Diseksanya dalam keadaan demikian. Kerana sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi katakan, dia orang pertama yang meletakkan patung berhala di hadapan Kaabah. Masa tu Nabi masuk Kaabah, Nabi arahkan sahabat robohkan berhala. Nabi masuk Mekah, tawan Mekah, Nabi arahkan sahabat robohkan segala berhala. Dan Nabi cerita siapa orang pertama yang telah meletakkan berhala di sekitar Kaabah. Dan di kala itu dia sedang diseksa di dalam neraka Allah, kerana dia orang pertama yang melakukan hal demikian. Dan kemudian diikuti oleh legasi orang-orang sesudahnya, walaupun tidak diwasiatkan olehnya. Baik. Termasuk yang ketiga,
Orang yang melakukan dosa jariah adalah orang yang mewasiatkan. Orang yang mewasiatkan untuk berbuat dosa. Orang yang mewasiatkan untuk berbuat dosa. Sama ada seorang bapa ataupun seorang ibu, dia pesan ke anak dia, nanti kalau dia tak ada, dia dah meninggal, dia dah sakit, tolong sambung. Dia wasiatkan, tolong sambung apa yang dia buat. Ini dia buat dalam bentuk wasiat. Dia buat dalam bentuk pesanan, permintaan. Jadi ini termasuk di antara asbab kepada dosa jariah. Yang saya sebut yang di awal tadi, orang yang jadi pelopor, orang yang jadi perintis, orang yang memulakan sesuatu kejahatan, yang tu tanpa wasiat. Walaupun tanpa wasiat, lepas dia mati orang sambung juga. Walaupun dia tak ada cakap apa-apa, orang sambung kerana nak sambung legasi dia, idea dia, dia akan dapat. Yang kedua, yang ketiga ni, dia yang pesan, dia yang berikan wasiat. Yang ni pun akan kena. Contohnya, dia buatlah satu aktiviti yang tidak baik. Lepas tu dia tengok pengaruh dia ramai, orang yang ikut dia ramai, dia bangga. Bahkan dia dah sakit, dia kata, nanti kalau dia dah tak ada, kalian semua jangan biarkan legasi aku ini mati. Kalian sambung. Ini yang Allah ceritakan dalam surah Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh AS berhadapan dengan dua generasi umatnya. Sebab tu Allah panjangkan umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. 1000 lebih tahun. Sampai Nabi Nuh AS sempat jumpa beberapa generasi kaumnya. Kaum dia lapis pertama dah mati, datang generasi baru. Generasi baru pun kufur kepada Nabi Nuh. Datang generasi yang ketiga pun kufur pada Nabi Nuh AS. Sebab tu Allah sebut dalam Quran ketika Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah supaya Allah hancurkan umatnya. Dalam surah Nuh kita boleh baca. Apa kata Nabi Nuh AS? Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin diyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Berkatanya Nabi Nuh AS kepada Allah Ta'ala dalam doa baginda, wahai Tuhan, janganlah kau tinggalkan, la tadhar, jangan kau tinggalkan seorang pun yang terselamat daripada umatku di atas muka bumi ini ketika kau turunkan balak. Jangan bagi seorang pun terselamat, kata Nabi Nuh. Maknanya, baik dia budak kecil ke, baik dia orang kanak-kanak ke, baik dia orang tua ke, baik dia perempuan lelaki ke, jangan tinggal, matikan semua. La tadhar, jangan tinggal. Minal kafirina dayyar, di kalangan orang kafir tu di atas muka bumi ini. Walaupun dia kanak-kanak, baby, orang budak kecil. Innaka intadharhum, kata Nabi Nuh. Kerana jika kau tinggalkan juga, adalah budak-budak ke, kanak-kanak ke, daripada keturunan mereka ni, yudillu ibadak. Bila mereka besar nanti, mereka akan sesatkan anak-anak mereka pula. Bila mereka berkahwin, mereka akan sesatkan anak-anak mereka pula. Wala yalidu illa fajiran kafara. Kerana mereka tak akan melahirkan anak yang baru, generasi yang baru, melainkan mereka pesan supaya mereka jadi kufur. Mereka wasiatkan supaya jadi kufur dan jadi orang yang fajir, orang yang suka melakukan dosa. Di sini menunjukkan pada kita bagaimana kaum Nabi Nuh AS, mereka suka mewasiatkan kepada anak-anak mereka supaya jangan tinggal agama kufur ni. Dan wasiat pesan bagi anak-anak mereka sebelum mereka mati, tolong lawan Nabi Nuh ini, ejek dia, sakiti dia, seperti mana yang kita tengok apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW ketika baginda masuk ke Taif. Baginda masuk ke Taif nak berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Taif. Pemimpin Taif telah melibatkan kanak-kanak, kumpulkan budak-budak, kumpulkan kanak-kanak, wasiat pada mereka, brainwash pada mereka
brainwash minda mereka, mindsetkan pemikiran mereka supaya mereka nampak Nabi SAW baling batu, ejek, maki, sakiti, kata cerca. Jadi budak-budak ni tak tahu apa. Mereka hanya ikut apa yang dipesankan oleh ibu bapa mereka atau orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Sebab tu kena ingat, bila kita mewasiatkan apa-apa wasiat yang tak baik, atau kita cuba brainwash, mindsetkan, cuba untuk idealismakan pemikiran anak-anak dengan pemikiran yang tidak baik, maka bila dia membesar, dia menjadi seperti itu. Maka ini juga menjadi jaringan kepada dosa jariah. Jaringan kepada dosa jariah. Jadi ini yang kita khawatirkan. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah kata, al-mayyit yu'adzabu bibukai ahli. Jenazah itu akan diazab disebabkan tangisan warisnya. Kalau waris, katakan seseorang meninggal dunia, ayah ke, ibu ke, anak-anak semua bakat menangis. Menangis sambil meratap, tengok jenazah ayah, tengok jenazah ibu yang telah meninggal. Si mati itu akan diseksa di dalam kubur disebabkan ratapan dan tangisan waris. Ini ada dalam hadis. Cuma ulama bincang hadis ni. Ulama kata, kenapa Nabi sebut demikian? Takkanlah semata-mata waris itu menangis, si mati yang kena azab. Waris itu meratap, si mati yang kena azab. Apa hubungan si mati yang kena? Yang buat dosa adalah waris, bukan si mati. Yang dimasukkan tangisan dekat sini bukan menangis sedih. Kalau menangis sedih, Rasulullah SAW pun pernah menangis sedih melihat anaknya Ibrahim yang masih kecil meninggal dunia. Sambil Nabi kata, wa inna li firaquka ya Ibrahim la mahzunun. Wa Ibrahim, perpisahan kami dengan kau adalah sangat menyedihkan, sampai Nabi mengalir air mata. Menangis macam tu tak apa. Menangis yang Islam larang ni, menangis dengan suara, menangis sambil keluar suara, menangis sampai tampar-tampar pipi, menangis macam nunjuk tak redha, tepuk badan. Kenapalah abang mati, kenapalah ayah meninggal. Yang jenis meratap macam tu. Yang jenis meratap macam tu, si mati kena azab. Sebab tu kita kalau pergi ziarah keluarga yang menghadapi kematian, kita tegurlah. Nanti kalau kita tengok waris dia melampau-lampau sangat menangis, kita tenangkan mereka, peluk dia, sabar kak, sabar, doa yang baik. Kita kena cakap, ini kita join sekaki. Yelah, betul lah. Habis. Si mati kena seksa. Baik, dalam Islam kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tu takkan tanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Kenapa si mati kena seksa? Maksudnya, jika, kata Imam Ibn Hajar, kata Imam Nawawi, jika si mati wasiatkan. Seperti si mati kata, nanti kalau abang tak ada, kalau ayang tak ada, kalau abah tak ada, kalau mama dah tak ada, kalian menangislah, kalian rataplah kematian ayah atau kematian mama, ya, untuk menunjukkan kehilangan abah, mama ataupun suami ataupun isteri. Dia pesan, dia wasiat, dia pesan. Jadi waris buatlah. Sebab tu kita tengok ada sebahagian kematian orang-orang yang non-Muslim kan, mereka dibayar, ya, mereka wasiatkan begitu sebab nak menunjukkan kehilangan kesedihan. Seperti mana kita tengok golongan-golongan Syiah, mereka meratap atas kematian Sayyidina Hussein, sedangkan Sayyidina Hussein tak menyuruh mereka meratap, tak pernah mewasiatkan. Jadi ratapan seperti ini tidak boleh, kerana ratapan ini termasuk dalam dosa besar. Disebut dalam Imam Az-Zahabi dalam kitab dosa besarnya, dia kata orang yang meratap ni jika tak bertaubat, dia bangun di padang mahsyar, dia dipakaikan pakaian daripada api neraka sambil dia sedang meratap-ratap. Sebab tu jangan meratap. Sekadar kita mengalir air mata, menangis
ada sikit sedu, tapi jangan sampai meraung, mengeluarkan suara, lepas tu keluar kata-kata macam tak boleh accept lah apalah. Jangan. Ya. Kerana kita, sifat orang beriman kena bersabar dan kena redha dan kena terima apa pun yang berlaku. Ya. Kalau kita wasiatkan atau kita tak wasiat, tapi kita tahu perangai isteri kita, perangai anak-anak kita ni, pengalaman lah kita tengok masa mak mertua, bapa mertua atau adik-beradik dia meninggal, dia meratap. Kita tahu perangai dia macam tu, kita pernah tengok, tapi kita lupa nak pesan. Abang nak pesan ni, kalau abang tak ada esok, kamu janganlah meratap macam mana abang pernah tengok kamu meratap pada ibu kamu, macam mana abang pernah tengok kamu meratap kepada adik kamu. Abang dah tegur dah masa kamu meratap tu, nanti bila abang tak ada, jangan kau meratap pula. Kita tak pesan. Walaupun dia tak wasiatkan suruh meratap, tapi dia tak pesan supaya jangan meratap. Ini pun antara termasuk dosa jariah. Selama mana waris itu meratap, selama mana itulah dosa tu akan mengalir. Ya. Sebab tu kita kena pesan. Ya, kalau tidak dia jadi dosa jariah bagi kita. Kita dah duduk dalam kubur ni, dia duduk meratap lah dekat dunia. Setiap hari kematian kita, dia meratap. Setiap hari kematian kita, dia meratap. Macam-macam dia buat, cukur rambut, tak tinggalkan perhiasan, menangis sepanjang hari, tak nak makan lauk yang kita pernah makan, tak nak pergi ke tempat yang kita pernah pergi. Itu bentuk-bentuk ratapan. Setiap kali hari kematian kita, dia buat macam tu. Maka ini menjadi dosa jariah. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Baik, wallahu taala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah jika ada masa, kita akan sambung tajuk kita ini pada bila-bila sesi yang sesuai nanti, insyaAllah di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga dapat kita kongsikan pada rakan-rakan kita yang lain untuk ilmu yang bermanfaat.